teruskan soalan yang hampir sama. Kalau Yang Berhormat Menteri mengatakan rasional ataupun justifikasi nak wujudkan akta tahanan rumah ni adalah kerana penjara kita overcrowded ataupun kerana nak ada peruntukan untuk pemakaian device, saya rasa itu bukanlah alasan yang besar untuk wujudkan satu undang-undang. Sebab kalau Yang Berhormat masih ingat masa Yang Berhormat jadi masa COVID dulu, beberapa akta telah dipinda untuk memasukkan pemakaian device itu dalam akta yang sedia ada. Contohnya Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit. Mereka yang dikenakan tindakan kerana tidak mengambil langkah, tak pakai face mask dan sebagainya, dicadangkan untuk memakai device. Itu benda yang kecil saja. Peruntukan Seksyen 3 ini sudah jelas. Saya rasa intention of legislation, niat pembuat undang-undang pada masa ini juga telah mengambil kira berlaku satu masa akan berlakunya overcrowded di dalam penjara. Jadi takkanlah kerana alasan-alasan begitu saja menyebabkan perlu satu akta khusus untuk tahanan rumah. Dan saya pun ingin bertanya sebagaimana Bukit Gelugor, adakah isu ini dibuat disebabkan oleh dibangkitkan di dalam masyarakat isu addendum yang dikatakan semasa proses pengampunan yang didengar permohonan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2 hari bulan Februari tahun 2024. Ini saya nak membetulkan fakta. Semalam saya bersama Menteri Undang-Undang. Saya ragu beliau tak nak jawab soalan saya dan dia kata ini perkara ni Menteri KDN kena jawab isu addendum ini. Sedangkan dia beritahu dalam dewan ni semalam, dia kata siapa ya urus dia, macam dia tak tahu urus dia. Di tangan saya ni dengan jelas kenyataan media bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urus dia kepada lembaga pengampunan. Dia tak tahu dia tu adalah urus dia lembaga pengampunan. Jadi semalam saya tak ada ini, saya balik saya bawa kepada hari ini. Tak apalah benda itu. Jadi dalam hal ini saya nak dapat penjelasan teruslah kerana ini ada kaitan. Benarkah Yang Berhormat wujudnya apa yang dipanggil addendum, satu perintah tambahan di dalam perintah berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lembaga pengampunan ini telah memberikan pembebasan awal kepada beliau dan juga pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta saja, dan dikatakan ada addendum. Saya telah dibekalkan oleh isu addendum, saya respon terus supaya tak prolong nanti makan masa terlalu panjang. Ada isunya isu addendum aja saya jelaskan. Okey. Baik, ya. Okay. Terima kasih Kota Baru. Kota Baru dah ambil 7 minit masa saya. Kota Baru saja. Okay. Saya ada 45 minit. Okey ya. Bukit Gelugor dan Kota Baru. Saya nak sebut begini ya. Saya jelaskan tadi. Okey. Hasrat KDN untuk mewujudkan akta ini adalah untuk address isu tahanan reman. Kalau sabitan tak kena lah. Tak termasuk dalam kita punya ni. Okey, melainkan nanti bila kita bentang nanti Yang Berhormat merasakan bahawa yang sabitan pun mesti dipertimbangkan juga. Dan kita buat keputusan masa itu. Buat masa sekarang. Niat kami adalah untuk kategori yang mahkamah perintahkan tahanan reman sementara menunggu tarikh perbicaraan. Jadi termasuklah kalau dia dituduh reman di bawah perkara yang 10 tahun tadi itu. Ya, kalau 10 tahun dia tak layak tu ditimbanglah. Itu menunjukkan tahap seriusnya kesalahan dia itu. Baik. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah Sekretariat Pengaptaran dan sebagainya kan. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bawa, dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh. Kita tidak menggotai Pardon Board. Tak ada. Tak ada langsung. Ya. Jadi wujud atau tidak, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat oleh peguam yang berkenaan,
Mahkamah kata cerita ini dapat daripada sipolan, sipolan dengar daripada sipolan, sipolan dapat daripada sipolan. Itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situ lah. Saya tak mau ulah lebih daripada itu. Baik ya. Saya nak teruskan pada perkara kedua Kota Baru. Bagi saya ni sebab saya ada 23 minit. Saya tak mau prolong lebih. Setengah minit. Saya dah jelaskan begitu Kota Baru. Setengah minit. Keputusan mahkamah yang telah pun dia buat. Saya nak tanya begini ya Muhammad. Be fair to me also. Ya. Sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu. Bukan masalah hearsay tak hearsay. Perdana Menteri atau Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dulu. Tanya Yang di-Pertuan Agong, ada ke tidak addendum itu? Itu duduk. Ya. Bagi saya jawab pula. Itu pandangan yang berhormat. Ya kan? Pandangan kita kalau ada dispute pertikaian antara kerajaan dengan rakyat, antara sipolan, institusi mana yang membuat keputusan? Institusi mahkamah lah buat keputusan. Kalau mahkamah kata itu hearsay, yang berhormat faham apa maksud hearsay. Ya, jadi dia anggap selesai lah. Pandangan yang berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan yang berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan yang berhormat, kerajaan kena tanya. Pada buat ada tak? Itu pandangan yang berhormat. Oleh kerana ada dispute pertikaian, leave it to court to decide. If there is something related to the law, let the court develop the law dengan izin. Oh, gagah saya hafal skrip tu nak bujah ni cakap orang putih juga. Ya, baik. Itu cerita tu. Saya move